Oke. Oke. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum taala warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kita Alhamdulillah, kepada bersyukur Allah kita kepada Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala taala kerana telah kerana telah dilimpahkan rahmat di dilimpahkan hari yang rahmat di paling hari yang mulia, paling mulia, yaitu hari Jumaat yaitu hari pada Jumaat pagi yang pada mulia pagi ini yang juga. mulia ini juga. Jadi bersama Jadi saya pada bersama pagi saya pada ini pagi ialah ini ialah Profesor Profesor Madya Madya Dr. Baharudin Dr. Zainal Baharudin Zainal yang merupakan yang merupakan fellow fellow penyelidik penyelidik
Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam Maya Unida. Jadi pada pagi ini beliau akan membahaskan atau bercerita berkenaan dengan pengenalan ilmu falak. Mungkin tajuknya sesuatu yang baru, tetapi isinya adalah sesuatu yang lama, tetapi isinya adalah sesuatu yang baru. Jadi pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton live webinar Mufti PMW PCL, yaitu Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan, akan mendapat input-input yang baru berkenaan dengan ilmu falak. Yang sebelum ini mungkin pengenalan ilmu falak mempunyai beberapa besi, tapi kita akan mendengar apakah itu ilmu falak yang sebenarnya. Oke, jadi sebelum itu saya mengesyorkan kepada penonton-penonton untuk share live ini, like dan komen juga untuk kita bersoal jawab dengan penceramah kita pada pagi ini. Mungkin ada soalan-soalan yang boleh dikaitkan, boleh ditanya dengan penceramah berkenaan dengan ilmu falak. Mungkin ada yang tidak mengenali juga berkenaan dengan ilmu falak, bolehlah bertanya kepada penceramah kita apa itu ilmu falak, fahami dan dalami apakah ilmu falak yang sebenar. Jadi dengan itu saya mempersilakan Prof. Madya Dr. Baharudin Zainal untuk menyampaikan ceramah beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ma'aqdi nuzimi arshik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal azam wa wajhika ala wa kalimatika tammah. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan yang menjemput saya untuk mengisi slot yang pertama bagi webinar falak ini. Saya juga mengucapkan terima kasih terhadap kaki tangan yang telah membantu untuk menyediakan platform ini supaya ia dapat berjalan dengan lebih lancar. Jadi sebagaimana tajuk yang telah dinyatakan tadi, bahawa saya akan bincangkan mengenai pengenalan ilmu falak. Tajuknya biasa, mungkin berpuluh-puluh kali telah kita bincangkan tajuk ini bersama-sama dengan ramai penceramah dan sebagainya. Tetapi insya-Allah pada hari ini saya menggunakan satu pungutan slide yang baru, kerana kebetulan kami di Uniza pun akan memulakan sesi pengajian pada minggu depan, dan dalam minggu ini saya telah mengemaskini slide-slide PDP, dan apabila ada jemputan ini maka saya menggunakan slide baru ini. Okey. Dalam gambar yang tertera pada slide, kalau tuan-tuan boleh lihat, adalah menggambarkan suasana kedatangan Islam di negeri Melaka. Poster ini boleh didapati di Muzium Islam Melaka. Atau mungkin dia dah pindahkan ke Muzium Budaya Melaka, wallahualam. Tapi ini menggambarkan bagaimana sekumpulan pendakwah daripada Hadramaut yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz An-Nayiri telah mendarat ke pantai Melaka dan membawa Islam. Apa kaitan dengan ilmu falak? Saya selalu gunakan gambar ini untuk menunjukkan bagaimana para ulama yang berlayar menjadi saudagar, singgah ke beberapa tempat di alam Melayu. Mereka telah singgah dan mereka membuat aktiviti biasa bagi orang pelayar, mengambil bekalan air bersih, mengambil bekalan makanan, dan mereka juga telah melakukan ibadat, iaitu mereka melakukan solat. Jadi bagi saya ini adalah permulaan bagaimana falak dalam ibadat itu dipraktikkan. Sudah pasti bila Syekh Abdul Aziz An-Nayiri
mendarat ke pantai Melaka dan melakukan solat. Beliau dan rombongannya perlu mengetahui tentang masuk waktu solat dan arah kiblat. Jadi di sinilah permulaan aplikasi falak dalam ibadat, yang kalau kita terima bahawa Islam itu datang lebih awal di Melaka, atau kalau kita terima Islam itu datang lebih awal di Pasai dan sebagainya, maka ada bukti-bukti lain. Tetapi tidak boleh lari dan menyatakan bahawa kedatangan para ulama itu membawa bersama mereka ilmu falak. Okey. Jadi insya-Allah saya akan membincangkan tajuk ini berdasarkan satu urutan pembentangan, kerana masyarakat agak masih terkeliru mengenai istilah astronomi dan ilmu falak. Malahan dalam buku saya terbitan Dewan Bahasa pada tahun 2001 dan 2004, kedua-duanya buku itu saya menyamakan astronomi dengan ilmu falak. Hanya pada buku-buku saya pada selepas tahun 2010 dengan artikel-artikel saya, maka saya telah membezakan di antara astronomi dengan ilmu falak. Jadi untuk permulaannya saya akan membincangkan mengenai astronomi, dan perbincangan ini akan kita kembangkan, kita rebakkan kepada kedudukan astrologi. Kerana selalu kita berkata bahawa astronomi itu pecahan astrologi, ilmu falak. Tetapi bila kita bincang, kita terus pergi pada ilmu falak. Jadi pada hari ini saya akan bincangkan bermula daripada astrologi secara minimum. Kemudian bagaimana astrologi itu boleh masuk sebagai pseudoscience dan mengaburi sebahagian daripada ahli-ahli sains, serta dia mempalitkan status ilmu falak itu sendiri. Dan saya akan bincangkan mengenai kebenaran dalam sains yang sepatutnya ada, kemudian kedudukan astronomi sejati, dan akhirnya status ilmu falak. Dan kalau kita lihat kepada struktur yang saya letakkan di sini, bahawa ilmu najam, kerana dalam bahasa Arab dia ada ilmu falak, ilmu najam. Jadi mustahil, secara etimologi mustahil untuk kita menyatakan bahawa astronomi itu adalah ilmu falak. Sebab dari segi bahasa Arab ia terpisah dua, ilmu an-najam iaitu astronomi dan ilmu falak. Dan ilmu dan astronomi itu astronomi, ilmunya berkaitan dengan bintang. Nomi itu ilmu, astro itu bintang. Dari segi bahasa Yunani, semua objek angkasa yang mereka ketahui ketika itu, sebenarnya tidak banyak. Masyarakat zaman Yunani mengetahui tentang objek angkasa. Mereka tahu tentang bulan, tentang bintang, tentang planet-planet, tentang matahari dan tentang komet, serta beberapa corekan cahaya. Maka ini adalah objek astro mereka. Daripada situlah lahirnya bintang 7, bintang 12. Bintang 7 itu ialah 5 planet, 1 bulan, 1 matahari, bintang 7. Kemudian ada bintang 12. Bintang 12 itu sebenarnya adalah 12 buruj yang berada di angkasa. Jadi inilah yang menjadi skop kajian astronomi pada zaman Yunani. Dan secara kontemporer sekarang ni, ahli-ahli ilmu membincangkan bila kata astronomi, ia sebahagian mengandungi sebahagiannya adalah astrologi. Saya boleh katakan bahawa buktinya bahawa astronomi itu bermula dengan astrologi kalau kita lihat pada buku-buku terbitan Eropah. Kebanyakan yang mereka memulakan bab 1 dengan sejarah astronomi. Dan sejarah astronomi itu kebanyakannya berkisar kepada astrologi. Kemudian pecahan kepada sains angkasa, apabila astronomi sudah dikembangkan kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan angkasa, pencerapan, penerokaan angkasa lepas, sumber tenaga dan sebagainya. Dan berdasarkan struktur kontemporer juga, astronomi atau ilmu najam atau ilmu bintang itu terbagi kepada ilmu al-hayya. Sebenarnya ilmu al-hayya itu bukan nama lain bagi falak. Ilmu al-hayya itu adalah satu skop besar
sains tabi'i, dalam tamadun Islam yang terdiri daripada geografi, matematik, atmosfera, cuaca, falak dan sebagainya. Dan ini adalah ilmu al-hayya. Kita akan lihat nanti struktur-struktur yang kita nak bincangkan. Okey, selepas kita membincangkan struktur kontemporer, saya membincangkan mengenai struktur mengikut sejarah Islam. Tadi ada saya sebut mengenai ilmu al-hayya. Kita jarang menggunakan istilah ilmu al-hayya. Tapi dalam sejarah penulisan ilmu di tamadun Islam, perkataan ilmu al-hayya ini saling berkait rapat dengan ilmu falak. Digunakan. Cuma dalam tamadun, dalam alam Melayu Indonesia, hanya ada satu sahaja penulisan yang menggunakan istilah al-hayya. Muqaddimah fi ilmi al-hayya yang dibuat oleh Syekh Awan Al-Fatani. Walaupun agak lewat, sekitar tahun 65. Jadi apa itu ilmu al-hayya? Iaitu satu ilmu sains tabi'i yang mencakupi geografi, pemetaan, atmosfera, geologi, yang menggunakan aspek kejuruteraan. Sains tabi'i yang melibatkan kejuruteraan, melibatkan peralatan, pencerapan dan matematik. Jadi luas, ilmu al-hayya ni luas. Satu skop yang menjadi aktiviti utama dalam tamadun Islam. Dalam ilmu al-hayya ni, dia terbahagi pula kepada banyak perkara. Geografianya, tentang cuacanya, tentang musimnya, tentang ilmu falaknya. Jadi daripada ilmu al-hayya, cabangnya menjadi ilmu falak, iaitu sains tabi'i yang melibatkan hukum. Ilmu falak dia mesti melibatkan hukum. Ada hukum mengenai ilmu falak tu, mengenai kegunaan ilmu tadi, mengenai aktiviti tadi ada hukumnya. Seperti kita kata bahawa melihat anak bulan, itu aktiviti dalam ilmu falak. Melihat anak bulan. Jadi ada hukumnya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah dalil. Sebagaimana firman Allah SWT, yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya pada Muhammad tentang anak-anak bulan. Ataupun dalam surah lain sebelumnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu wasifinya. Itu dalilnya, pendalilannya. Daripada pendalilannya adalah istinbat hukumnya dan sebagainya. Jadi ilmu falak mesti ada dalil. Kalau astronomi pun gunakan bulan, tapi tidak ada dalil syar'i. Tetapi ia adalah dalil empirical. Mereka menggunakan bulan untuk takwim. Tak salah. Dalam astronomi, orang Yunani menggunakan bulan untuk buat takwim. Orang Cina, orang Yahudi, orang Hindu menggunakan bulan untuk buat takwim yang dinamai takwim kamariah. Kerana takwim kamariah begitu mudah. Lihat fasa bulan, kita dapat susun tarikh. Tapi adakah tamadun-tamadun itu bergerak kajian mereka, bergerak penggunaan alam mereka, astronomi mereka itu daripada hukum? Tidak. Ia berdasarkan keperluan manusia. Tapi dalam Islam, melihat anak bulan itu ada hukumnya. Allah SWT berfirman dalam beberapa ayat mengenai penggunaan bulan. Dan juga tabi'i teori. Jadi teorinya dalam astronomi ada, dan ilmu falak pun ada. Jadi dalam apabila ia pecah kepada penggunaan cakrawala untuk kajian, untuk digunakan dalam ibadat, kajian yang khusus ini, dia tak kaji geologi. Dia kaji mengenai alam, bulan, bintang, cakrawala. Itu adalah ilmu falak. Dia nak keluarkan apa? Daripada wasifi tadi, dia keluarkan dalil-dalil teorinya. Mereka buat kajian. Kajiannya untuk apa? Kajiannya untuk digunakan dalam ibadat dan muamalat yang umum. Geologi,
Geologi ada dalilnya. Ada dalil bagi geologi lah. Apakah engkau tidak melihat bahawa gunung-gunung itu duduk diam, walhal bergerak, dan bumi itu adalah gunung ganang itu menjadi pasak kepada bumi dan sebagainya. Itu ayat-ayat geologi, ayat-ayat geografi, ayat-ayat mengenai cuaca dan sebagainya. Itu skop lain. Jadi ilmu al-ahya mengandungi skop-skop ini, dan dia terus menjadi pengkhususan, termasuk dalam kajian-kajian yang dijalankan, pembinaan teori dan lain-lain. Kemudian ilmu falak juga menjadi terpisah. Ilmu falak juga terpisah daripada kajian yang menyeluruh tadi. Okey. Pertama, ilmu ahaya tadi menyeluruh dah, meliputi semua sains tabi'i untuk maslahat kehidupan, untuk ibadat, untuk teknologi, untuk ekonomi. Tetapi kalau untuk ibadat, menggunakan cakrawala, ia menjadi ilmu falak. Tetapi menjelang akhir zaman sains tamadun Islam, ilmu falak itu telah dipersempitkan menjadi ilmu al-miqat, iaitu produk ilmu falak yang terhad, yang berkaitan dengan waktu, penggunaan jadual, dan juga tentang arah, lokasi, kedudukan geografi dan sebagainya. Penyelidikan ada minimum, kajian ada minimum. Mengapa? Lahirnya ilmu mikat ini di waktu tamadun Islam berada pada zaman, pada era huru-hara, kerana bermulanya pelanggaran ataupun peperangan yang dicetuskan oleh negara-negara jiran ataupun tamadun-tamadun yang lain, seperti tamadun Empayar Mongol. Kemudian lepas Mongol, dia ada pula tentang Eropah. Mereka mula menjarah negara-negara Islam pada akhir kurun yang ke-15. Jadi pada akhir kurun yang ke-15, aktiviti ilmu falak, agak terhenti, kerana para ulama kita memberi tumpuan kepada menyelamatkan negara Islam, menyelamatkan akidah umat, menyelamatkan khazanah Islam menjadi tempat ketiga, melakukan kajian jadi tempat keempat. Tapi sebahagian daripadanya telah mereka buat. Saya boleh katakan bahawa menjelang tahun 1400, aplikasi falak telah disempurnakan oleh para saintis, para ulama tamadun Islam. Kita telah tahu menghitung arah kiblat, kita telah tahu mengukur arah kiblat, kita telah tahu tanda-tanda waktu salat, kita telah boleh menghitung waktu salat, kita boleh menerbitkan jadual dan sebagainya. Itu telah sempurna. Sebelum kejatuhan tamadun Islam, ataupun kita gunakan istilah penurunan, dia malak sikit, bukan keruntuhan lah, pada pertengahan kurun yang ke-15. Jadi pada pertengahan kurun yang ke-15, disebabkan oleh cabaran ini, maka sarjana-sarjana Islam mula memisahkan pada aspek gunaan sahaja. Saya tidak memandang ini sebagai dualisme dalam perkembangan sains Islam, tetapi saya nampak adalah prioriti, keutamaan para ulama kita dalam memilih yang mana satu penting bagi umat Islam ketika itu. Menyelamatkan akidah Islam, menyelamatkan negara Islam, dan sedikit-sedikit mereka menyelamatkan khazanah Islam. Dan untuk ibadat perlu diteruskan, solat perlu diteruskan, puasa perlu diteruskan. Maka para ulama menggunakan jadual-jadual yang ada pada zaman tamadun Islam untuk digunakan. Jadi penggunaan jadual ini dengan kajian yang terhad ini, maka dengan matematik yang mudah ini, yang tidak ada lagi penyelidikan, maka ia menjadi ilmu miqat. Itu strukturnya begitu. Iaitu kita kata bahawa struktur mengikut sejarah sains Islam.
Okey, kita berbalik kepada struktur. Kita bincangkan tadi struktur mengikut kontemporer, semasa, struktur mengikut sejarah sains Islam, dan struktur mengikut sejarah sains Eropah. Kita tak mula lagi mengenai pengenalan ilmu falak. Kita bincang dulu mengenai susu galur, latar belakangnya, supaya kita jelas. Okey. Jadi astronomi Eropah dia terbahagi kepada 3. Lihat betapa bezanya struktur ini, yang saya namakan struktur lah. Nak namakan carta ke pecahan ke ikut. Semasa zaman kontemporer, zaman tamadun Islam dan zaman sains Eropah. Membahagikan astronomi kepada astrologi. Bagi mereka astronomi itu adalah astrologi. Astronomi itu adalah kosmologi. Astronomi itu adalah astrometri. Apa benda tiga-tiga ni? Astrologi, semua orang faham. Menggunakan bintang, menggunakan bintang, ilmu menggunakan bintang untuk meramal masa depan. Menggunakan bintang untuk mengetahui petanda-petanda baik atau tidak baik. Itu astrologi. Antara astrologi yang popular di alam Melayu, yang bergelumang dalam budaya Melayu, ialah ilmu bintang 12, rijal al-ghaib, ilmu firasat dan sebagainya. Ini akan saya beritahu nanti. Saya menyatakan bahawa menurut sains Eropah, apabila mereka membincangkan astronomi, sejarah astronomi bermula dengan astrologi. Itu sebab mengapa astrologi mendapat tempat yang baik zaman Yunani. Yunani mula menulis catatan-catatan mengenai astrologi, ramalan dan sebagainya. Dan mereka juga memperkatakan tentang kosmologi. Apa kosmologi? Peringkat awal sains Eropah. Apa kosmologi peringkat awal sains Eropah? Bukannya kosmologi yang ada sekarang ini, yang kita membincangkan mengenai kejadian alam semesta, yang kita buat forensik mengenai struktur, mengenai kimia, fizik yang ada pada alam sejagat, alam jagat ini. Tidak. Kosmologi pada peringkat awal sains Eropah, pada peringkat awal tamadun Yunani, hanya berkisar mengenai bagaimana alam ini terjadi dengan pemikiran-pemikiran falsafahnya, dan sehinggalah apa yang mereka lihat pada batas alam al-atlas, pada alam buruj. Itu bagaimana terjadi? Apakah yang membentuk alam? Alam ini terjadi daripada dua unsur yang satu unsur panas, satu unsur sejuk. Ini ada ahli falsafah yang ni. Kedua-duanya bertembung, maka bertembung ia berlaga, dia bergulumang, ia berlaga. Bila berlaga lama-lama dia dipanas, dia pecah. Serpihannya menjadi bintang, yang panas menjadi matahari, yang lembab menjadi bumi. Itu bagaimana mereka memikirkan. Mereka melihat, bila ahli falsafah ni melihat bahawa gunung ganam mengeluarkan asap, mungkin mereka melihat Mount Helena dekat dengan Athens tu, gunung ganam mengeluarkan asap. Mereka buat satu teori bagaimana alam semesta ini terjadi. Okey. Jadi mengikut pemikiran falsafah. Apa itu pemikiran falsafah? Yang mereka boleh menyatakan sebab musabab secara konsisten. Tidak ramai yang boleh bercakap di khalayak. Mereka yang boleh bercakap di khalayak inilah dinamakan ahli falsafah. Mereka boleh menyatakan bagaimana hujan terjadi. Mereka berada di pasar, mereka bincangkan bagaimana hujan terjadi. Tuan-tuan, lihatlah di puncak gunung itu. Bagaimana air daripada bumi ini disedut sampai ke puncak gunung. Kemudian disedut ke atas menjadi awan, dan awan itu bila membeku dan barat menjadi air. Itulah pemikiran falsafah. Dan semua orang mendengarnya. Sebab tidak ramai yang boleh menulis, yang boleh membaca dan boleh membicarakan hal ilmu. Maka itu sebab dalam zaman Yunani ini lahirlah pemikiran politik, sosiologi, sains Yunaninya dan sebagainya. Begitu juga dengan pemikiran-pemikiran agama. Dan yang ketiga, astronomi dalam sejarah sains Eropah terbahagi juga kepada astrometri. Astro, bintang, metri, ukuran-ukuran. Bagaimana mereka mengukur antara bintang ke bintang, dia punya arah, bukan jarak.
Tetapi daripada pengukuran bintang ke bintang, mereka boleh dapat jarak ke bumi. Bagaimana mereka mengukur kedudukan matahari berdasarkan dua tempat, mereka dapat mengetahui tentang ukur lilit bumi. Bagaimana ahli-ahli sains Yunani berbeza-beza pendapat tentang bumi ini datar atau sfera. Bumi ini datar atau sfera. Bumi, orang yang datar memberi hujah datar. Orang yang menyatakan bahawa bumi ini sfera memberikan hujah dari segi geografi dan astronomi. Bagaimana kedudukan suatu bintang daripada Athens ke Iskandariah berbeza. Bila berada di Athens, bintang itu lebih rendah. Bila berada di Iskandariah yang lebih ke selatan, bintang itu tinggi. Jadi ini menjadi hujah bahawa bumi ini sfera. Begitu juga apabila ahli-ahli sains Eropah memperkatakan tentang geografi, tentang geologi dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah struktur mengikut sains Eropah. Kita lihat. Kita tak bincang lagi. Di mana kedudukan ilmu falak. Tapi boleh saya katakan bahawa berdasarkan tiga-tiga ini, astrologi terkeluar daripada sistem ilmu Islam. Kosmologi, kalau kita kaitkan dengan kuasa Allah SWT, dengan penciptaan Allah SWT, dengan maha penciptanya Allah SWT, dengan struktur alam ghaib, alam malakut dan sebagainya, kosmologi ini berada dalam ilmu Islam. Walau bagaimanapun dalam astronomi moden, kosmologi ini sudah dipisahkan daripada astronomi. Walaupun tata kaedahnya, peralatannya, cerapannya, subjeknya sama macam astronomi, oleh kerana ia sudah meluas. Kajian kosmologi sudah meluas, maka ia menjadi satu skop bidang lain. Begitu juga dengan astrometri. Astrometri ukuran-ukuran. Di sinilah ukuran-ukuran inilah yang banyak berkaitan dengan ilmu falak yang akan kita bincang nanti. Jadi bagaimanakah pengetahuan manusia tentang astronomi ni dan sains tabi'i ni semua? Ia semua bermula kerana manusia bergantung kepada alam. Manusia yang uncivilized, yang belum bertamadun, bergantung pada alam untuk survival mereka, untuk sara hidup, ikhtiar hidup, pertanian, pemburuan, bila nak mula bercocok tanam, bila nak pindah ke kawasan daratan, bila nak pindah ke kawasan lembah, supaya mereka selamat dengan keadaan cuaca dan sebagainya. Jadi pengetahuan ini menjadi asas kepada sains Eropah ataupun asas kepada pemikiran astronomi. Jadi begitu juga mereka dalam peringkat seterusnya, mereka nak mencapai kepuasan hidup, mereka cuba menyatakan sebab musabab terhadap sesuatu kejadian. Sesuatu kejadian alam, bagaimana ia berlaku. Bagaimana gerhana berlaku. Mereka kerap melihat gerhana, mereka kerap melihat perubahan fasa bulan. Dan tidak dinafikan pada peringkat ini, mereka mengaitkan kejadian-kejadian tadi dengan hal-hal spiritual, ketuhanan dan sebagainya. Maka ketika inilah berlaku apa yang dikatakan proses astronomi keagamaan, religious astronomy. Kalau kita baca buku, bila jumpa perkataan religious astronomy, ia tidak berkaitan dengan Islam, ia berkaitan dengan sejarah Eropah. Religious astronomy ialah menggunakan astronomi untuk dikaitkan dengan dewa-dewa dan sebagainya. Dan mereka juga memperbaiki pengetahuan mereka tentang alam. Bila mereka melihat tentang perubahan musim, mereka dapat meramalkan. Selepas 3 bulan gugur, akan timbul musim dingin. Dingin, beku. Ujung beku lepas 3 bulan mula mencair. Bila mencair dan jadi musim bunga semula. Dan akhirnya ulangan itu berlaku. Sebagaimana firman Allah SWT, bahawa mereka melihat sesuatu objek itu, mereka melihat perubahan siang dan malam dan pergantian siang dan malam, dan mereka melihat mengenai sesuatu yang hidup dan dimatikan. Apa yang hidup dan apa yang dimatikan? Yang dimatikan itu ialah tanam-tanaman yang dibeku.
ketika musim sejuk, mati. Tapi Allah hidupkan semula apabila apabila sampai musimnya dan sebagainya. Jadi pengetahuan yang mereka faham, bahawa pokok itu tidak mati, pokok itu menjadi gugur, pokok itu menjadi beku sampai masa akan hidup semula. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul hayya min tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti, ya? Dan Allah menjadikan sesuatu itu daripada mati ke hidup, hidup ke mati sebagainya. Maka pengetahuan ini membawa kepada pengetahuan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Okey, kedudukan ilmu ramalan, masa dah 1 jam tapi saya masih baru permulaan. Kedudukan astrologi dan ilmu ramalan. Ini adalah sains Eropah, masih dalam sains Eropah. Bagaimana kedudukan astrologi dan ilmu ramalan? Kerana mereka percaya, manusia Yunani ni percaya bahawa di matahari, di langit, ada tinggal Tuhan-Tuhan mereka. Mereka percayalah. Dan objek-objek di langit ini memainkan peranan tajalli terhadap kehidupan manusia. Ini pemikiran mereka. Itu sebab mengapa astrologi mendapat tempat. Mereka kata mereka bernaung bawah kuasa-kuasa Tuhan mereka yang berada di langit. Dan itulah yang menentukan untung nasib mereka di bumi. Jadi mereka lihat pergerakan cakrawala, pergerakan musim, ia berkaitan dengan untung nasib mereka di bumi. Okey, jadi ini yang saya nak sampaikan dalam pengenalan ini. Bagaimana proses dalam astrologi bercanggah dengan sains. Walaupun kita kata dalam astrologi, dalam firasat ada tanjim, ada empirical, ada pemerhatian. Tapi pemerhatian itu adalah minimum. Dan matematik pun minimum. Matematik tidaklah menggunakan apa-apa analisis dan keputusan mereka dapati berubah-ubah. Misalkan kita ambil satu contoh. Pemerhatian empirical tentang kesan kedudukan matahari. Matahari berubah-ubah mengikut zodiak, mengikut buruj, dan setiap buruj ada perlambangan. Setiap perlambangan dia ada jantina, jantan betina, dia ada unsur api, air, angin, tanah, dan yang itu dikatakan mempengaruhi manusia. Jadi adakah ia bersifat empirical? Mungkin, tetapi secara minimum. Dan bila kita lihat, kita buat eksperimen, adakah orang yang dilahirkan pada musim tertentu mempunyai sifat yang sama? Mungkin. Tetapi ia tidak menjadi terlalu tekal. Walaupun kerap berlaku, ia tidak muktamad. Jadi ini dikatakan bahawa astrologi itu dia tidak tekal. Kemudian kaedah cerapan. Cerapan didaksi, kita melihat benda yang umum. Melihat benda yang umum. Benda yang umum itu kita boleh praktikkan di makmal. Jadi bila kita boleh praktikkan di makmal, maknanya itu bukannya sesuatu yang bersifat induksi, sesuatu yang menjadi sains. Dan proses mantik yang tidak menyeluruh. Apa itu proses mantik? Ini saya maksudkan sebagai istiqrat bil ilm, iaitu mereka berlaku pemerhatian, berlaku pengulangan, berlaku catatan, menggunakan indera, menggunakan peralatan. Tapi kalau mereka melihat kepada kejadian matahari dan sifatnya pada manusia, mereka gunakan indera. Mereka melihat bahawa orang yang lahir pada bulan Jun, kebanyakan ahli sukan yang lahir pada bulan ketika matahari berada pada Leo. Pada Leo. Leo itu singa. Kebanyakan ahli sukan lahir di situ. Tapi ia tak semestinya begitu. Tak semua ahli sukan lahir pada Leo. Tapi ada ahli sukan yang lahir ketika bintang Leo. Terdapat paradoks. Dan paradoks itu tidak boleh dibincangkan. Paradoks ni ialah benda yang tak betul kita kata betul. Ada banyak paradoks. Dalam astronomi, paradoks yang paling popular, yang suka saya ajar pada pelajar-pelajar kosmologi saya, ialah paradoks Olber. Paradoks Olber. Jadi paradoks Olber tu, benda tak betul pun jadi betul. Benda betul pun jadi tak betul. Lebih kurang begitulah. Nanti paradoks Olber kita bincang masa lain. Dan astrologi, firasat tertakluk kepada budaya. Adakah bila saya kata
tertakluk kepada budaya ini adalah suatu kelemahan? Bila ilmu, bila natijah, bila keputusan, bila sesuatu perkara itu terikat dengan budaya, ia lemah. Bila terikat dengan budaya, ia tidak bebas nilai. Jadi bagaimana dengan Islam? Adakah nilai Islam juga tidak boleh pakai dalam kita kata pengikatan ini? Okey. Dalam Islam, setiap baik buruk, nilai itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kita ikut panduan dan Al-Quran tersebut, itulah nilainya. Mana boleh, mana tak boleh. Dan nilai itu juga kadang-kadang diulas, dikaji semula oleh para ulama dan sebagainya. Maka itu adalah nilai Islam. Jadi kalau kita kata bahawa astrologi, pemahaman sains yang pseudo sains itu terikat dengan budaya, tak boleh sepatutnya. Ni universal, sejagat. Dah, nilai Islam tu sejagat. Kita terikat dengan nilai Islam. Jadi itu dua tu berbeza sebenarnya. Okey. Dan bagaimana pula tentang ilmu firasat? Ilmu firasat ni hampir sama dengan astrologi, tapi ilmu firasat ni dia lebih kepada mengenal pasti perawatakan terhadap tanda-tanda yang ada pada diri seorang. Kalau siapa yang belajar mantik, kisah yang popular tentang firasat ni bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Malik meneka mengenai pekerjaan seseorang yang baru masuk ke dalam masjid. Begitu juga bagaimana Imam Syafi'i meneka tentang apa yang dicari oleh seorang bangsawan lah. Dia masuk dalam masjid, dia melihat jemaah tidur, dia melihat muka. Jadi Imam Syafi'i menyatakan pada anak muridnya atau pada rakannya, apa benda yang dicari oleh bangsawan tadi tu. Jadi betul, jangkaan Imam Syafi'i betul. Bila Imam Syafi'i dan Imam Malik meneka mengenai pekerjaan seorang jemaah tu, kedua-dua memberi hujan yang betul. Imam Syafi'i pun kata dia sebagai tukang besi, satu lagi petani, tak silap saya tak ingat. Dua-duanya betul, berdasarkan tanda-tanda yang ada pada diri seseorang. Tetapi ia tidak melibatkan untung nasib, ia tidak melibatkan masa depan. Jadi firasat yang diamalkan oleh para imam kita tidak melibatkan masa depan. Okey. Begitu juga dengan ramalan cuaca. Bagaimana kedudukan ramalan cuaca? Kita menggunakan istilah ramalan cuaca, ramalan ilmu falak. Macam mana dua keadaan? Anak bulan pada 17 Oktober, anak bulan Rabiul Awal pada 17 Oktober, esok bersamaan 29 Safar akan berada setinggi 7 darjah. Ramalan gitu, itu ramalan falak. Kaji cuaca, terdapat satu lekukan tropika yang berada 1000 km daripada pantai Kuala Terengganu. Itu adalah ramalan cuaca. Pukul 6 petang, Jabatan Kaji Cuaca berdasarkan bukti-bukti satelit dan sebagainya mengatakan ada lekukan tropika. Lekukan tropika itu kalau dia masuk ke arah Laut Cina Selatan, ke semenanjung Malaysia, boleh melibatkan hujan 7 hari 7 malam. Maka diberilah amaran merah, diberilah tanda cuaca merah. Tetapi keadaan berubah. Keadaan boleh berubah. Jadi bila berubah, ramalan pun berubah, penjelasan pada masyarakat pun berubah. Bila kata cuaca melibatkan keadaan buruk dan sebagainya, maka ia memberi satu amaran warna merah. Tetapi lekukan tropika tadi telah lekukan tropika itu telah pecah-pecah, telah menjadi satu sepian-sepian kecil, ia menjadi awan biasa saja dan tidak berkesan. Itu juga berdasarkan keputusan satelit. Okey. Jadi bagaimana kedudukan ramal dalam catatan? Walaupun saya katakan menurut kajian saya dalam banyak manuskrip, sebenarnya ilmu bintang, ilmu ramal, ilmu falak, ilmu tentang solat, ilmu tentang takwim, takwim ramalan, takwim hijri, takwim Arabi, takwim Kipti, dia bercampur aduk. Kena sabar mengkaji manuskrip ni. Nak cari itu tak dapat.
Dan dalam manuskrip MKM 645 Tuhfaz Az-Zaman yang dibuat oleh Ibn Shaddad Al-Himyari daripada Yaman dan diterjemahkan oleh seorang raja perempuan di Palembang, yang menjadi, kita katakan bahawa naskah ilmu falak, naskah ilmu bintang yang tertua di alam Melayu. Oleh kerana ada ilmu ramal di situ, maka dia telah menyatakan tentang sifat ilmu ramal itu, tentang kudrat dan iradat Allah SWT. Dan apa yang dikatakan oleh ulama ni, ulama yang memberi penerangan, memberi lampu merah ni, memberi amaran ni, sama seperti apa yang dinyatakan oleh Al-Biruni dalam kitab Tafhim. Apabila Al-Biruni menulis mengenai astrologi Hindu, dia dicop sebagai bapa astrologi, bapa astrologer, bapa ilmu tilik. Tetapi di akhir catatan Al-Biruni, dia kata segala-galanya bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang dibuat oleh para ulama kita, memberi nasihat tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Okey, kebenaran menurut sains, ramalan menurut sains dia mesti sejagat, mesti eksperimen, dan dijelaskan secara teori atau hipotesis. Kalau ada perubahan-perubahan, kita kata api itu sifatnya terbakar. Kayu uji berbara diletakkan dengan oksigen akan menyebabkan ia menyala. Tiba-tiba tak menyala. Ada penjelasan tentang oksigen tadi. Jadi itu adalah sains. Dan sains banyak ditakwilkan secara bersifat induksi berbanding dengan didaksi. Didaksi kita ambil yang umum, kita tu buat keputusan. Tapi induksi kita ambil sedikit demi sedikit, satu demi satu, bulan ini, bulan depan, dan seterusnya. Bulan ni tengok anak bulan, bulan depan tengok anak bulan, 10 tahun tengok anak bulan, 20 tahun tengok anak bulan. Buat satu kriteria, buat satu syarat, maka itu adalah induksi. Jadi itu yang menjadi kebiasaan dalam sains. Jadi kalau kita kata dalam amalan falak sekarang, bila kita cerita pasal takwim, kita cerita pasal waktu salat, itu adalah kebenaran menurut sains. Ia merupakan satu kebenaran yang telah diuji, kebenaran yang telah dibuat dengan rumus matematik, dan ia tidak dipertikaikan. Kalau ada perubahan, itu adalah kelemahan pada pengkaji itu sendiri. Okey. Jadi kebenaran dalam ilmu falak termasuklah kebenaran dalam sains termasuk ilmu falak, ia mesti berdasarkan hukum istiqrat, menghasilkan kebenaran dalam sains yang diyakini secara saintifik. Dan kemudian dia juga ikut kena mengenal pasti tujuan. Apa tujuan kita buat eksperimen, apa tujuan kita nak dapatkan teori, dan ia mengikuti peraturan semula jadi. Maknanya kita nak tahu bagaimana sifat anak bulan itu, sifat semula jadinya. Dengan mempelajari sifat semula jadi anak bulan tadi, kita tahu hukum mengenai pergerakan bulan. Kita boleh meramalkan mengenai kedudukan anak bulan, fasanya. Begitu juga apabila kita kata bahawa ni isu mengenai perubahan sudut tunduk matahari bagi waktu subuh daripada 20 kepada 18. Ia perlu berdasarkan pemerhatian yang menyeluruh. Kena buat kajian meliputi keseluruhan kawasan geografi yang sama keadaannya. Bukan satu tempat saja, berulang-ulang. Al-tikrar. Tempoh masa yang lama, dan sebagainya. Jadi bila kita buat semua ini, maka ia tidak akan dipertikaikan, ia diterima sebagai kaedah sains. Jadi justru itu kita lihat bagaimana dalam kita nak mengatakan kedudukan ilmu falak, dalam kita nak mengatakan kedudukan ilmu falak, kita nak kata ilmu falak sebagai sains Islam, kita kena mengenali maksud sains Islam itu sendiri. Ia bersifat keduniaan dan akhirat. Atau lebih jelas lagi kalau kita lihat kepada yang ditulis oleh Rabitah. Rabitah menyatakan bahawa sains adalah pengetahuan intelek manusia memikirkan tentang alam semesta untuk memahami manusia, apa-apa yang jadi di sini, dan sunnatullah. Sunnatullah itu ialah fenomena, pergerakan, kejadian, bagaimana dia berlaku. Bagaimana terbit terbenam berlaku, bagaimana gerhana berlaku, bagaimana perubahan hal laju matahari, dan kita mengkajinya dan kita gunakannya untuk kebaikan manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah atau untuk ibadat.
Maka itulah kegunaan fenomena alam yang menjadi asas kepada penyelidikan ilmu falak. Okey, secara cepat ni saya akan bincangkan mengenai pengkategorian astronomi sebab tadi kita ikut perbincangan kita daripada salah faham tadi kepada pembinaan kebenaran dalam sains dan akhir pada astronomi. Jadi astronomi dipecah kepada 4 berdasarkan subjek. Astronomi banyak. Kosmologi yang kecil-kecil dimasukkan bawah astronomi, tapi yang besar kosmologi itu menjadi satu bidang lain, iaitu subjek yang khusus. Kalau kita mengkaji mengenai bintang, dinamakan astronomi bintang. Kaji mengenai matahari dinamakan astronomi matahari. Kaji mengenai planet dinamakan astronomi planetary dan sebagainya. Itu khusus berdasarkan subjek. Okey, jadi ilmu falak ada peranan tak kat sini? Kita akan lihat nanti. Kemudian kepelbagaian disiplin. Apa maksud kepelbagaian disiplin? Astronomi itu bergabung dengan bidang lain. Astronomi bergabung dengan fizik menjadi astrofizik. Astronomi bergabung dengan budaya masyarakat, ia menjadi ethnoastronomi. Menjadi ethnoastronomi. Apabila kita melihat kepada satu entiti alam dan sebagainya, kita mengaitkan dengan budaya dan sebagainya. Kemudian astrofizik mengaitkan fizik. Ini adalah cabang-cabang. Yang kedua, yang ketiga, approach. Astronomi mengikut approach. Kau kaji apa? Kau kaji mengenai entiti angkasa. Kau kaji mengenai peranan cakrawala terhadap kehidupan, astrologi. Mengkaji mengenai astronomi rendah-rendah ini. Itu amatur. Apa itu astronomi amatur? Astronomi amatur itu ialah mempopularkan astronomi. Penting tak bagi falak? Penting tak bagi ilmu falak? Penting. Dalam memajukan ilmu falak, dalam mewujudkan masyarakat yang meminati ilmu falak, mengetahui tentang kegunaan falak dan kehidupan, astronomi amatur ini penting. Inilah yang dimainkan oleh Jabatan Mufti. Bila ada gerhana matahari, Jabatan Mufti bersama agensi-agensi lain lah. Pusat Sains, Jabatan Ukur, UNIZA, kita keluar beramai-ramai. Tetapi yang bantunya ialah amatur. Saya di UNIZA pun amatur, bukan profesional. Sebab saya suka berdamping dengan masyarakat. Saya suka bersama pelajar-pelajar saya buat cerapan dan sebagainya. Kerana ada orang yang profesional, ada orang yang amatur. Tetapi amatur ini dia lebih terbuka. Dia lebih terbuka dan bebas untuk melakukan apa-apa kajian. Tapi itu penting dalam peningkatan potensi pemahaman masyarakat tentang sains dalam ibadat. Mengambil gambar dan sebagainya, memburu komen, itu semua adalah aktiviti astronomi. Astronomi approach. Dan astronomi gunaan. Akhirnya astronomi gunaan ini tinggi sikit. Bagaimana kita mengkaji tentang angkasa, kita nak buat akhtar angkasa, kita nak buat Star Wars. Itu dah astronomi lah. Biar ada kena-mengena dengan falak. Kurang sikit, tak ada kena-mengena dengan falak. Kecuali penderiaan jauh. Penderiaan jauh ni mungkin remote sensing ni mungkin ada guna bila kita nak mengetahui lokasi dan sebagainya. Dan persoalannya, kemuncak daripada kuliah kita hari ini ialah di mana kedudukan ilmu falak dalam skop besar astronomi. Ia berkaitan dengan pencerapan, berkaitan dengan geometri, berkaitan dengan astrometri. Ada pada tiga-tiga tadi. Berdasarkan subjek, berdasarkan approach, berdasarkan aktiviti. Kita lihat. Jadi, kesimpulannya ilmu falak adalah cabang astronomi. Dan ilmu falak perlu mengikuti metodologi sains sepenuhnya dan mesti membuat suatu rumusan itu sesuai dengan tabi'inya dan usaha ahli-ahli astronomi termasuk ahli-ahli falak. Mereka merupakan ijtihad mereka tentang alam supaya masyarakat boleh menggunakan produk mereka itu untuk ibadat. Jadi mereka juga ulama. Tapi kena panggil ulama falak lah. Mereka menggunakannya untuk menghasilkan satu natijah untuk membolehkan masyarakat melakukan ibadat dengan lebih sempurna dan sebagainya. Kemudian kita pergi yang terakhir lah. Yang terakhir pun ada 14 slide. Saya janji dengan tu 1 jam. Tapi saya di luar. Okey. Dalam Al-Quran terdapat 2 tempat dalam surah Al-Anbiya dan surah Yasin. Kedua-duanya berakhir dengan ayat yang sama. Kullum fi falaki yasbahun. Kullum fi falaki yasbahun berakhir dengan
perkataan kullum fi falaki yasbahun. Kalau menurut tafsir Al-Badawi, tafsir Al-Badawi ni tafsir yang lama lah, yang dibuat oleh Syekh Abdul Singkil, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya 2-3 hari ni membelik-belik tafsir Badawi yang asli, yang berumur 114 tahun, yang ada pada saya lah, koleksi nadir saya. Saya suka sebab tafsir Badawi ni mendekati tafsir Ibn Abbas. Dan ayat kullum fi falaki yasbahun ini adalah berkaitan dengan jalan seperti orang berenang. Yasbahun itu berenang. Kalau dengan tafsir Ar-Rahman, terapung-rapung. Berenang itu terapung. Kemudian dalam tafsir lain, Al-Qatadah dalam Zuhaili, saya tak tahu ini Wahbah Zuhaili kan. Tafsir Al-Munir ni saya tak ingat. Dan dalam Al-Bruni dia kata benda. Falak tu benda. Tapi dalam tafsir Badawi, tafsir Ar-Rahman itu situasi, keadaan. Jadi kullum fi falaki yasbahun itu ialah masing-masing beredar di tempat peredarannya. Jadi perkataan falak itu perkataan dalam Al-Quran. Janganlah kita nak guna istilah-istilah lain untuk ilmu ini. Nah, kecuali astronomi Islam saya terima. Astronomi tadi ada yang tidak murni, bila dimurnikan menjadi Islam. Astronomi Islam boleh. Ataupun dalam Al-Quran sebut ilmu falak kan, cuma tak glamour, tidak komersial. Tidak komersial. Okey. Kemudian dalam naskah lain, Syekh Zubair Umar Al-Jalani yang dia buat satu kitab nadir, Khulasatu Wafiyah, itu ada satu kitab yang banyak membincangkan mengenai epistemologi ilmu falak. Apa definisi ilmu falak dan sebagainya. Kemudian beliau juga membahagikan ilmu falak macam tadilah. Ada wasifi, ada tabi'i. Ada istimbatnya, ada hukumnya, ada dalilnya, ada teorinya, dan dia berakhir dengan amali. Nah, itu maksud, itu baru kata aplikasi falak dalam ibadat. Bila kita cerita pasal kiblat, ada dalilnya. Dari mana kamu keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dalil. Teorinya, bagaimana keadaan bumi bulat, bagaimana bumi bulat diratakan, bagaimana kedudukan koordinat, dan kita menghitung. Hitung itu amali. Habis? Tak habis. Kena juga ada pengukuran dia baru habis. Begitu juga dengan anak bulan. Faman syahida minkum syahra falyasum, dalil. Itu dalil. Tabi'inya bulan beredar antara 29.530 589 hari sebulan dan akan wujud anak bulan selepas ijtima'. Itu teorinya. Nampak selepas berapa jam, nampak selepas matahari terbenam. Kalau sebelum matahari terbenam bukan, itu tabi'inya. Kemudian habis, tak habis, kena amali, kena melakukan cerapan. Itulah bahawa dalam pemerihalan ilmu falak ia terbahagi kepada 3. Jelasnya takrif ilmu falak, kesimpulannya apa kita nak katakan pada hari ini ialah ia mengandungi mukjizat sains. Jadi kita perlu hati-hati dan kita tidak perlu mengaitkan dengan apa-apa unsur yang meragukan. Maka kemudian dia pecah kepada ilmu mikat. Ilmu mikat. Mengapa dia pecah pada ilmu mikat? Kerana saya katakan tadi bahawa prioriti para ulama kita ialah melakukan menyelamatkan akidah. Bila mereka menyelamatkan akidah, maka ilmu aplikasi sains itu menjadi longgar. Kita ambil saja produk. Bukan salah ulama kita, tapi keadaan, situasi ketika itu. Itu kita perlu bincangkan dalam keadaan yang lebih lama, sepanjang dan sebagainya. Maka itu adalah ilmu miqat dan para ulama kita ada menjelaskan tentang definisi ilmu miqat. Dan berbalik kepada ilmu bintang yang saya kata ada bersih, ada tak bersih tadi. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali telah membahagikan ilmu pada ilmu yang terpuji dan ilmu yang tidak terpuji. Dan ilmu nujum, astronomi, dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali, astronomi. Jelas ilmu nujum, astronomi, dimaksudkan Imam Al-Ghazali adalah tilik nasib. Astronomi moden tak adalah. Tapi lebih baik kita pakaikan istilah ilmu falak bagi astronomi yang telah dimurnikan. Okey. Ilmu nujum adalah ilmu yang tidak murni, tidak terpuji. Tetapi kalau menghitung ia menjadi ilmu yang terpuji.
Maka yang berkuantitatif sifatnya, yang melakukan hitungan, yang melibatkan cerapan, melibatkan rumus dan sebagainya, maka ia menjadi satu ilmu yang terpuji. Okey. Jadi itu sebab dalam satu asar sahabat, Saidina Ali tak silap saya berkata, belajarlah kamu akan ilmu nujum barang mendapat barang petunjuk kamu, segala kelam di daratan lautan pun berhenti kamu. Maknanya para sahabat bagi tahu dah, suruh berhenti, jangan kamu tenung je bintang tu, lama-lama ada benda lain meresap. Dan kamu tenung untuk apa? Untuk dapat petunjuk segala kelam di daratan dan lautan, bukan segala kelam di masa depan. Kalau kamu renung, kamu nak tahu penjelasan tentang apa yang berlaku pada masa depan, itu yang timbul, yang kita katakan bahawa firasat tadi. Okey. Jelas bahawa ilmu yang berada pada melalui skop sains sebagainya, ia menjadi ilmu yang terpuji. Jadi jelas astronomi terbahagi kepada astrologi, terbahagi pada sains angkasa. Sains angkasa ni macam penolakan angkasa lah, cari mineral dekat angkasa, nak perbaiki teori bumi, nak ambil helium di angkasa, pemetaan ke untuk helium sebagainya, untuk tahu forensik sebagainya, itu sains angkasa, bolehlah buat. Tapi prioritinya mesti pada ilmu al-hayyah yang wajib dan fardu kifayah. Begitu juga kita katakan bahawa sebenarnya para ulama kita pada zaman awal tamadun Islam telah memurnikan astronomi, telah memurnikan ilmu bintang. Segala benda-benda yang bersifat tahyul, sekularisme telah dinyahkan. Ini yang dinamakan proses pengislaman ilmu. Bagi saya proses pengislaman ilmu telah berlaku seawal tamadun Islam. Al-Faruqi, Said Naqib hanya tajdid sahaja, hanya tajdid. Jadi kalau kita lihat pada ini bahawa pentingnya kita memisahkan antara istilah ilmu bintang dengan ilmu falak. Okey. Itu pun kita kena bincang dengan dengan satu perbincangan lain, dan akhirnya hubungan wahyu dengan ilmu falak. Oleh kerana ilmu falak ini digunakan untuk ibadat, oleh kerana ilmu falak ini adalah sistem ilmu Islam, maka Al-Quran dan hadis menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk apa? Petunjuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Fenomena alam sebagai ayat Allah dan manusia memanfaatkannya. Dan yang paling penting, Al-Quran, dalil, wahyu memberi petunjuk tentang waktu memula dan mengakhiri ibadat. Dalam surah Yasin ini, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Teori. Manusia tak nampak, masing-masing beredar. Nampak bumi setumpuk sini, bulan melekat ke langit, matahari melekat ke langit, tapi sebenarnya kullun fi falakin yasbahun. Begitu juga tentang anak bulan, itu menjadi tanda waktu. Solat bila ia menjadi tanda waktu, bila nak lakukan solat, dan bila mengakhiri salat dan sebagainya, dan bagaimana nak susun takwim. Susun takwim itu kena menggunakan waqaddarahu manazila ta'lamu adadas sinin wa hisab, menggunakan manzilah untuk kamu mengetahui susunan masa. Itu idea, motivasi yang diberikan oleh Al-Quran. Itu jadi Al-Quran menjadi panduan pada kita untuk kita melihat apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh buat. Jadi kalau tidak ada dalam Al-Quran, kita ketepianlah. Saya minta kepada rakan-rakan saya, perkara-perkara yang firasat dan sebagainya, kita ketepianlah. Kita boleh cakap dalam kelompok-kelompok kecil, tapi tidak secara umum. Mustahil kita nak katakan bahawa dengan ilmu falak kita boleh mengetahui keadaan geologi, benda yang apa ada dalam tanah. Kecuali kamu dapat meyakinkan bahawa perubahan bayang matahari ketika tengah hari ada kaitan dengan unsur kimia, dengan logam. Dan dia mesti bersifat sejagat. Mesti berlaku di Malaysia, mesti berlaku di Mongolia dan sebagainya. Kalau ada perubahan kena bagi tahu. Itulah sains. Kalau tidak, kita akan menggunakan aspek firasat tadi, aspek ramalan tadi yang akan melemahkan sistem ilmu Islam itu sendiri. Ilmu falak sebagai pemangkin akidah, ilmu falak sebagai tanda waktu dan rujukan, ini tadi kita telah beritahu bagaimana kejadian-kejadian di langit dan sebagainya boleh memangkinkan akidah. Dan pembinaan konsep ilmu falak dia ada dua, satu daripada Nakhli
menjadi hukum, satu lagi segi akli menjadi hukum. Nakli itu adalah dalil, dalil menjadi inspirasi, dalil menemukan idea, kita buat eksperimen, kita dapat result, natijahnya. Ataupun kita terfikirkan natijahnya, kita reverse. Kita menjalankan eksperimen, itu otak manusia. Tadi juga berlaku dua-dua keadaan. Dalil akli pada, dalil nakli pada. Dalam kes apa? Dalam kes kalender, takwim. Nas pun ada, akli pun ada. Jadi kedua-duanya bergabung menjadi satu hukum dalam sistem, dalam membuat konsep ilmu falak. Jadi kesimpulannya, ilmu falak sebagai cabang astronomi lah kita kena akui. Dan ilmu falak telah dimurnikan. Ilmu falak mengikut tata keadaan sains sepenuhnya. Pengawalannya memudahkan pelaksanaan ibadat. Dan konsep ramalan ilmu falak berlainan dengan konsep dalam astrologi dan firasat. Ini kena jelas. Dan ilmu falak mesti berdasarkan wahyu dan cerapan empirical. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih pada para pendengar. Saya salah target, saya rasakan 1 jam, tapi 1 jam setengah. Saya serahkan balik kepada Ustia. Okey, saya serah balik pada pengurusi. Tak dengar. Okey, audio. Okey. Boleh. Terima kasih banyak-banyak kepada Prof. Madya Dr. Baharudin Zainal yang telah pun mengupas dan membahaskan satu tajuk yang lama tetapi isi yang padat dan juga isi yang baru yang terungkai. Selama ini adanya perbezaan antara ilmu falak yang telah diperkenalkan oleh ulama Islam dan juga apakah bezanya dengan ilmu ramalan. Jadi mana tiada kaitan langsung lah ilmu ramalan itu dengan ilmu falak. Okey. Jadi kita ada beberapa soalan sini ya, Prof. Daripada penonton kita. Yang pertamanya saya tak baca soalan kan? Di sini, okey. Assalamualaikum. Mampu tak kita bina semula jam matahari sebagaimana yang telah dipopularkan oleh cendekiawan Islam serta alatan-alatan lain sebagaimana fakta yang termaktub? Okey, bolehlah satu-satu kita suarakan. Jawab dulu. Okey, soalan tadi mengenai mampu tak kita bina semula jam matahari sebagaimana telah dipopularkan oleh cendekiawan Islam. Okey. Dalam konteks kita membina peralatan lama itu dia ada beberapa situasi lah. Kita nak gunakan dalam kehidupan seharian ke? Kalau kita gunakan dalam kehidupan seharian, kita kena tahu bahawa alat ini nak kena buat, kos mungkin lebih tinggi, ketepatannya kurang. Tetapi kalau kita rasa kita nak mereka bentuk dengan tujuan untuk mengetahui unsur-unsur sainsnya, untuk menghargai ketinggian ilmu Islam, maka kita boleh buat. Ada banyak buku-buku yang buku terbaru ialah buku modul core curriculum falak Jabatan Mufti Pahang. Ada beberapa model membuatnya, termasuk jam matahari, dan boleh juga dapat selongkar mana-mana maklumat boleh buat. Antara yang biasa orang buat ialah jam matahari. Orang biasa buat jam matahari jenis ikoter dia paling mudah lah. Kita cuma letakkan senggatan pukul 12, kemudian kita buat kiri kanan tu 15 darjah untuk menjadi jam. Kemudian kita boleh buat model teleskop. Ada orang mampu buat, boleh buat lah, tapi dia perlukan ketepatan optik. Optik kena beli, cermin mungkin kena beli, pengukuran fizik dan sebagainya. Jadi bila kita buat sendiri ni, sama ada untuk suka-suka dan sebagainya, sebenarnya kita perlu belajar. Kita perlu belajar mengenai teori fizik, teori optik tu. Jadi boleh buat tapi kena usaha lah DIY ni. Okey, soalan seterusnya daripada
Nur Aida Atirah Sulaiman. Assalamualaikum doktor. Bolehkah bidang ilmu falak dikaji dalam aspek budaya dan dinamakan sebagai bidang etnofalak? Jika boleh, elemen utama apakah yang boleh membezakan bidang ini dengan bidang etnoastronomi? Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih saudara-saudari Nur Aida Atirah Sulaiman. Pertama nak jawab perbezaan antara etno falak dengan etnoastronomi lah. Etno tu etnik bangsa. Dalam aktiviti bangsa, etno itulah mengandungi budaya. Mengandungi budaya. Jadi kalau kita kata etno falak dengan etnoastronomi, bezanya sekali lagi adalah antara falak dengan astronomi. Kalau astronomi itu ia mengandungi unsur-unsur yang umum, unsur-unsur yang mitos dan sebagainya. Jadi etnos itu banyak di situ. Banyak etno dalam ilmu bintang. Bintang 12, kepercayaan pantang larang yang berkaitan dengan unsur-unsur alam, apa lagi cerita dongeng mengenai cakrawala. Itu etnoastronomi. Sebab asalnya adalah astronomi yang tahyul, yang mitos. Kenapa awak kaji? Sebab awak nak betulkan persepsi. Itu boleh lah, bagus. Bagus sebenarnya. Etnofalak dia selepas kedatangan Islam. Jadi selepas kedatangan Islam dia ini banyak kepada pengamalan. Kadang-kadang kaedah-kaedah tu ada dalam astronomi. Tapi bila dah datang Islam, Islam gunakan dia. Kita kata itu adalah warisan Islam. Seperti menggunakan tongkat istiwa. Tongkat istiwa asalnya adalah teknologi daripada India. Dipanggil Indian Circle. Kemudian ada juga dalam budaya orang Iban. Macam mana kita nak kata itu adalah milik Islam? Tetapi dalam naskah-naskah nadir Islam banyak memperkatakan dengan nama-nama lain. Tapi tujuan sama. Bagi saya kerana ilmu itu universal. Semua masyarakat perlu tahu bila musim matahari paling pendek, bayang matahari paling pendek. Bila musim bayang matahari paling panjang, untuk mereka ketahui musim untuk bercocok tanam dan sebagainya. Bagi orang Islam, nak tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Jadi sebenarnya ada kegunaan. Walaupun kita namakan dia etnofalak, kita namakan etnoastronomi, ada kegunaan. Cuma kita kena isolate sikit tentang falak dengan astronomi. Kalau kita boleh memahami tafsiran falak tadi, kita boleh memahami tafsiran astronomi tadi, kita boleh membuat kajian yang berbeza. Ataupun kita boleh buat etnoastronomi, tetapi dalam penjelasan awal pendahuluan kita itu, kita terangkan bahawa astronomi kita ini mengandungi ilmu falak, iaitu astronomi yang telah dimurnikan. Jadi jawapannya adalah boleh. Memang saya memang mengkaji bahagian ni, terutamanya astronomi dalam dalam bahasa, dalam pantun, dalam pantang larang, dalam perubatan dan sebagainya. Terima kasih kepada Nur Aida. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Apakah pandangan doktor terhadap kosmologi Nakula? Okey. Bercakap tentang Nakula ni, saya macam saya cari buku Nakula, patutnya ada pada saya. Nama buku ini adalah Bentuk Alam yang Mengkagumkan. Tak ada dekat saya. Bentuk buku Nakula ini ialah bentuk alam yang mengkagumkan, menakjubkan atau mengkagumkan. Dia buat oleh Abdullah Muhammad, tak silap nama dia, dan dia buat nama Nakula. Jadi dalam Nakula tu ada orang beri sebagai istilah kosmologi Nakula lah. Sebenarnya Nakula tu, saya nampak buku Nakula tu macam buku Bidayatul Mujtahid. Sebab Bidayatul Mujtahid tu dia menjelaskan banyak mazhab kan dalam satu perbincangan. Jadi buku Nakula, buku Abdullah Muhammad tu, Bentuk Alam yang Mengkagumkan, saya mesti tak puas hati lagi sebab buku tu satunya ada pada saya ni. Mana pergi dia? Apa, cari je dulu. Dia menunggu.
Oh, tak ada. Dia tak ada nak tunjuk tak ada. Sepatutnya ada belakang saya je ni. Mengapa awak menamakannya sebagai kosmologi nakula ni? Sebab dalam kosmologi nakula tu dia menceritakan semua mazhab. Mazhab Eropah, mazhab Ibnu Abbas, Ibnu Arabi, mazhab Melayu campur Hindu. Bagaimana bentuk kosmologinya? Bentuk alam Melayu Islam, bentuk alam Melayu Hindu dan sebagainya. Bagi pandangan saya itu adalah catatan-catatan yang penting. Yang paling jelas kita ada melihat kepada, sebab dalam kosmologi Islam pun dia banyak pecahan dan sebagainya lah. Jadi kalau tanya apakah pandangan saya terhadap kosmologi nakula, saya membacanya dan saya dapati bahawa ia menarik untuk menunjukkan bahawa inilah pemahaman sebahagian ulama kita sekitar tahun 60-an. Saya dapat buku ni pun saya nak cerita macam mana buku bentuk alam yang menakjubkan ni dapat. Buku ni terbit tahun 65 saya. Bila saya baca-baca satu buku, dia ada buat rujukan. Saya cari tak jumpa. Saya cari nombor telefon Pustaka Aman Kelantan, saya telefon, saya tanya dia. Dia kata tak ada dah. Tapi ada satu versi terbalik. Kulit dengan halaman dalam dia terbalik dia punya tu. Kalau nak dia kata dia bagi, dia post. Jadi benda tu ada pada saya lah. Saya rasa itu termasuk dalam naskah Nadir yang dicetak tahun 65. Saya membacanya dan saya merujukannya, dan bagi saya ia adalah satu ensiklopedia kosmologi yang amat menarik. Kalau siapa yang malas nak mengkaji mengenai kosmologi Hindu Jawa, siapa nak mengkaji kosmologi Hindu Islam, siapa nak mengkaji mengenai kosmologi Buddha, kosmologi Eropah, carilah ensiklopedia pada buku nakula ni. Saya rasa itu saja jawapan saya. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum doktor. Pada pandangan doktor, apakah kitab-kitab turas yang sesuai dan masih boleh diperolehi untuk tujuan pembelajaran falak? Mungkin nampaknya doktor masih mencari buku dan pula. Saya takut hilang tapi ada. Kita akan tunjukkan buku tersebut. Okey. Tak apa, saya akan tunjuk dalam Facebook saya lagi kalau ada. Okey. Ini soalan tadi. Apakah kitab-kitab turas yang sesuai dan masih boleh diperolehi untuk tujuan pembelajaran falak? Okey. Pertama, sebelum kita cari kitab turas, kita kena cari ulama turas dulu. Sebenarnya ulama yang menjurus ke ilmu falak kurang. Sebab ulama kita sifatnya sejagat. Bila kata dia ulama fiqh, dia adalah ulama falak. Jadi kalau kita nak cari kitab turas, bagi saya sendirilah, kitab turas ni saya cari dalam kitab falak. Cari dalam kitab falak mengenai kitab perbincangan mengenai takum Islam, mengenai masalah ru'yah, hisab, masalah fajar sebagainya. Itu ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan sebagainya. Kemudian dalam kitab-kitab moden pun banyak. Tapi kalau kitab betul-betul yang memperkatakan ilmu falak, saya rasa yang setakat ni dia masih bercampur lagi dengan unsur-unsur firasat dan ilmu bintang tadi. Tapi sebab kalau kita kata bahawa nak belajar falak mengikut kaedah moden, kaedah lama. Jadi kalau kita dalam zaman moden ini kita masih menggunakan kitab-kitab lama, kita tak boleh adaptasi, kita tidak boleh melakukan satu anjakan pemahaman dan sebagainya. Saya rasa agak, tapi sepatut boleh digunakan rujukan lah. Tapi kalau tanya pada saya apakah rujukannya ialah kitab fiqh utama. Kitab fiqh utama ada unsur-unsur ilmu falak. Kemudian nak belajar falak, saya cadang gunakan kitab-kitab buku-buku moden, dan kita sesuaikan dengan kaedah-kaedah lama tadi, kita akan dapat sesuatu yang baik untuk jadi panduan kita. Walau bagaimanapun, suka saya peringatkan berdasarkan pengalaman saya, bila nak mula belajar atau mengajar falak, sumber rujukannya daripada kitab, betul. Sumber rujukannya daripada manuskrip, betul. Sumber rujukannya daripada naskah Nadir, betul. Tetapi tidak boleh mengelak untuk menggunakan buku geografi, buku astronomi, buku matematik, buku juruko dan sebagainya. Dengan ini kita boleh
mempunyai satu pengetahuan yang mantap. Bagi saya, nasihat saya pada pelajar ialah sebelum anda mula mengkaji kitab-kitab turas, sebelum anda mula mengkaji kitab-kitab nada dan nakal manuskrip, mahirkan diri anda melalui kaedah-kaedah ilmu falak dulu. Kalau tidak, saya nampak jalannya agak kabur lah, bukan tak boleh. Jadi mahirkan dulu dengan kaedah-kaedah moden ni. Kemudian kita membaca kitab-kitab falak, kita akan dapat lebih pengetahuan. Setakat tu dulu. Okey doktor, saya sendiri ada soalan, ada dua soalan. Iaitu sekarang ni kalau kita tengok setiap kali berlakunya fenomena gerhana matahari, kita tengok penggemar-penggemar astronomi ni dia cuba mendirikan telur tu. Jadi adakah aktiviti tersebut sesuai ataupun selari dengan aktiviti falak itu sendiri? Dan yang soalan keduanya pula, ada satu fenomena benak iaitu ombak yang berlaku di sungai di Sarawak. Adakah fenomena tersebut terkait dengan falak juga ataupun bagaimana pandangan doktor? Kita silakan. Okey, terima kasih. Soalan kita menguji telur. Sebenarnya ia termasuk dalam satu pemikiran yang terapung-apung, terawang-awang. Kita tidak ada kepastian. Tetapi yang pasti, saya pernah melakukan eksperimen. Telur dia ada yolk kan, warna kuning kan. Yolk tu berat. Yolk telur, kuning telur. Dia berat kan? Dia kalau kuning telur tu tak seimbang, tak berada di tengah, ia susah untuk didirikan. Cuba beberapa hari, letakkan telur itu dalam keadaan betul-betul di peti sejuk yang ada bekas itu. Kemudian kamu dirikan. Ia lebih mudah untuk berdiri. Tak kira lah musim Qurok ke, musim gerhana ke. Tetapi kalau kamu letakkan sengit, dia takkan boleh berdiri tegak. Sebab yolk tu tidak ada tengah-tengah. Okey. Tentang pengaruh graviti terhadap telur ni, memang graviti ada pengaruh. Kajian-kajian pendulum yang orang pegakkan, pendulum yang orang buat sebagainya, memang menunjukkan ada perubahan ayunan. Itu perubahan ayunan, sebab dia hal laju. Tetapi kalau misal dengan kelikatan telur dan sebagainya boleh terjejas oleh graviti, tak berlaku pula keadaan tarik telinga keluar sebab graviti kuat masa gerhana. Ada tak berlaku keadaan ketika berlaku gerhana, ramai yang mengadu bahawa tarik telinga basah kena keluar? Saya minta maaf lah. Kesannya pada bendalai. Memang ada kesan pada bendalai. Tapi maksimum atau minimum? Secara langsung atau tidak? Jadi bagi saya pengujian ni tadi dibuat oleh orang amatur, dibuat oleh pelajar sekolah atau dibuat oleh profesional yang profesional kecewa kerana matahari terlindung oleh awan ketika gerhana. Jadi profesional yang kecewa ni dia letak dirikan telur nak suka-suka. Dan orang pun menjaga Eureka. Itu untuk suka-suka je lah. Kalau nak kaitkan dengan teori fizik dan sebagainya, bagi saya ada fakta yang terlalu longgar lah di situ. Walaupun pada pendulum, lebih baik kau kaji mengenai pendulum dan sebagainya. Okey. Ombak benak tu saya tak pastilah dia berlaku tu musim bulan ke atau apa, atau dia mungkin ada faktor-faktor pasang surut, kemudian faktor teluk, reka bentuk teluk itu akan serta musim angin. Musim angin, 3 faktor lah. Fasa bulan tu diberi kesan terhadap pasang surut sebagainya, kemudian bentuk teluk, dan yang ketiga adalah keadaan cuaca dan sebagainya. Jadi yang ni kena lihat case by case lah bagaimana benda tu berlaku. Dan kalau kita kata tarik-tarik ombak benak itu, kena tak tarik high tide sebagainya. Jadi tu orang tempatan ni buat lah. Okey. Okey, terima kasih atas soalan tu. Rasanya tidak lagi soalan daripada penonton secara live ini. Mungkin setakat itu saja untuk pada pagi ini. Kami dari pihak Jabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ceramah kita Prof. Fatia Dr. Baharudin Zainal dan juga penonton-penonton yang sudi mengikuti siaran langsung ini bermula daripada 9.30 pagi sehingga
tinggallah sekarang ni hampir ke jam 11 pagi, dan bagi Labuan sebentar lagi akan masuk waktu solat waktu Jumaat, lebih kurang pukul 12.30, dan ini adalah hari Jumaat terakhir PKPP, dan insyaAllah Jumaat hadapan 2 minggu berturut-turut di Labuan, seluruh wilayah Persekutuan, Labuan, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya akan melaksanakan solat Jumaat berdasarkan SOP PKPB. Jadi bersama-samalah kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama, pihak MKN, KKM, untuk sama-sama kita jaga kita. InsyaAllah singkat itu sahaja langsung pada pagi ini, dan sekali lagi kita ucapkan Ini buku ya. Ini buku tadi. Buku yang bentuk alam mengkagumkan. Yang ada pasal Nakula tadi orang tanya. Okey. Doktor ada ucapan terakhir? Ucapan terakhir saya ucap terima kasih kepada Jabatan Mufti. Yalah, masa kita PKP ni, masa inilah ilmu paling penting. Dengan siapa sampaikan, medium apa pun sampaikan, itu adalah satu keseronokan ketika kita gundah gulana pasal dalam PKP dan duka cita kerana kadar penyakit yang tinggi dan sebagainya. InsyaAllah semoga yang baik itu Allah balas kepada penganjur, pada para pendengar, dan saya minta maaf kalau ada terkasar dan sebagainya. Apa-apa boleh hubungi saya melalui Facebook. Okey, saya mempromosi di sini, boleh follow Facebook Dr. Baharudin Zainal. Nama Facebook tersebut Baharudin Zainal. Dia akan mempromosi lah, banyak membicarakan berkenaan dengan ilmu falak juga, dan juga kita promosi juga sahabat-sahabat kita yang telah pun menumbuhkan, membangunkan balai cirap sendirian. Dr. Bahar pun ada juga balai cirap sendirian dia, tapi sekarang dia tertutup. Jadi insyaAllah akan terbuka satu hari nanti. Begitu juga dengan saudara Amirul Hazim Kamaruzzaman yang telah pun berjaya membangunkan balai cirap dia sendiri, dan juga sahabat kita daripada Brunei, saudara Hazari, saudara Hazari yang telah buat balai cirap dia sendiri. InsyaAllah kalau pintu sepadan telah menunggu, kita akan ramai-ramai melawat balai cirap di Brunei. Itu juga balai cirap sahabat kita yang telah membuat. Jadi insyaAllah kita akhiri webinar falak kita pada pagi ini, dan insyaAllah esok lagi ada webinar seterusnya bersama dengan Asam Kapal, iaitu saudari Emma Ileha dan juga suaminya Luqmanul Hakim, yang akan membicarakan tentang astronomi bersama masyarakat. Mungkin kekhususan berkenaan dengan Borneo, sebab mereka merupakan ahli Sabah Stargazer. Sekian, setakat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.